Kepung, selepas Kepung, sebelah kanan ada. Oke, selepas Kepung, Wangsa Majo, selepas itu Bukit Bintang, Seputi. Bakri, selepas itu Menteri sedia untuk menjawab. Tan Sri Dikasih peluang mau tanya lagi. Seputi. Tan Sri pengurusi halaman 416 060000 dan juga 050000 secara ringkasnya mengenai Putrajaya. Putrajaya walaupun begitu penting untuk pentadbiran, pusat pentadbiran negara, tapi saya nampaknya penyelenggaraan bangunan kurang. Tiap-tiap kali saya pergi, saya nampak bangunan tu besar memang, tapi di banyak tempat kita nampak itu penyelenggaraan tu kurang. Sebab itulah saya berharap pihak yang berkenaan dapat mengambil tindakan untuk memperuntukkan lebih banyak wang bagi penyelenggaraan di Putrajaya. Yang kedua, dia punya papan-papan tanda, signage, papan-papan tanda tu kita pusat pentadbiran, dan signage ataupun papan-papan tanda pun mesti jadi pusat lah tu di situ. Dan tiap-tiap kali saya pergi, kadang-kadang kita tak nampak tu, tak nampak. Itu memang satu perkara perlu diperbaiki. Dan yang akhir sekali mengenai Putrajaya itu sebagai pusat pentadbir, kita tidak ada itu padang bola sepak antarabangsa. Ini memang satu kekurangan, memang kekurangan. Walaupun yang berhormat Putrajaya tak dapat membangkitkan, saya bagi pihak lah di sini. Yang berhormat Kepung, bukan saya tak bangkitkan. Apa yang berhormat Kepung sebutkan itu, sebagai wakil rakyat, saya telah utarakan perkara-perkara yang berhormat Kepung sebut. Tak perlu datang ke parlimen membuang waktu dan membuang masa. Buang masa di dalam dewan. Yang berhormat Kepung cakap masalah Kepung lah. Masalah Kepung macam-macam masalah ada. Kalau saya bercakap satu persatu masalah Kepung. Baik, saya pun berterima kasih kalau dapat dibangkitkan oleh Putrajaya. Tak buang waktu je. Tan Sri Pengerusi, saya pun pergi ke Putrajaya. Saya berharap itu dapat diperbaiki, ditambah baikkan keadaan. Bagi Kepung sekarang, jadi kita ada Datuk Bandar di sini, Kuala Lumpur. Beliau pun berusaha. Kalau kita dengar radio 24 tu, dia ada itu memberi nasihat kepada semua yang masuk ke Kuala Lumpur untuk bersama-sama kita mempertingkatkan bandaraya kita, dan kita pun berharap iaitu bandaraya Kuala Lumpur dapat menjadi bandaraya yang itu bertaman dan bercahaya, bertaraf antarabangsa. Ini memang semua kita harapkan, dan di sinilah saya yang pertama nak tanya mengenai projek Integrated Transport Information System ITIS yang berbelanja 373 juta ringgit. Dengan ITIS ini, saya hendak tanyalah, setakat mana kita berjaya untuk melaksanakan projek ITIS ini. Ini penting, kerana ini dapat memberi maklumat kepada masalah pengangkutan, apa yang disebutkan oleh beberapa ahli termasuk Seri Gading mengenai kesesakan lalu lintas. Memang sesak, terutamanya bukan saja semasa hujan, belum hujan pun dia sesak juga, kerana bilangan yang menggunakan pengangkutan awam itu kurang. Itu salah satu masalah, dan saya berharaplah projek itu IT ini dapat dilaksanakan dengan berjaya.
Dan kemudian mengenai itu bangunan-bangunan yang telah pun disebutkan oleh Batu tadi. Saya nak tanya, selain daripada dewan-dewan orang ramai, dewan serbaguna yang diuruskan oleh pihak DBKL, bilangan yang diuruskan, dan ada juga yang tidak diuruskan oleh pihak DBKL. Apakah bilangan? Sama ada sampai 100. Ini diuruskan oleh pihak-pihak yang saya tak tahulah siapa. Tapi apabila kita nampak bangunan-bangunan ini, termasuk di Kepong, di Jinjang, mana pun ada bangunan ini. Ini bangunan tak kena-mengena dengan DBKL. Siapa nak hairan? Kalau itu bangunan orang awam, mengapa tidak kena-mengena dengan DBKL? Kesian kepada Datuk Bandar lah, dia dituduh tak diberikan itu peluang untuk orang ramai menggunakan dewan-dewan ini. Tapi ada dewan di DBKL, dewan orang awam tak diuruskan oleh DBKL. Itu pun hairan binti itu pelik juga. Mengapa hal ini berlaku? Saya berharap Menteri dapat memberitahu bilangan dewan orang ramai ataupun serbaguna yang diuruskan oleh pihak DBKL dan yang diuruskan oleh pihak bukan DBKL. Ini penting. Dan seterusnya mengenai landscape kita lah. Saya ada nampak Datuk Bandar pun pergi ke taman di orang ramai yang terbesar di mana ada wow dan sebagainya. Ada pergi juga, ada buat projek juga. Saya berterima kasih lah. Tapi itu penyelenggaraan tu masih tidak memuaskan. Ini bukan saja di Kepong, di seluruh KL. Kita nak jadikan bandaraya bertaman. Kalau nak bertaraf antarabangsa, pengurusan dan penyelenggaraan pun mesti ditingkatkan supaya bertaraf antarabangsa juga. Ini seruan saya di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan juga Tan Sri Pengurusi mengenai itu Taman Botani Perdana. Baru saja kita tukarkan itu, sebelum ini Taman Tasik. Dan baru saja kita membelanjakan, kalau tak silap saya, 18 juta ringgit. Cantik juga. Saya gunakan taman itu kerana dia cantik. Tapi ini bukan kesalahan DBKL semata-mata, kerana orang nak buang sampah macam mana nak buat. Tapi masih ada, sama ada lelaki atau perempuan yang pergi ke taman ini pun dia buang begitu saja. Dan ini kalau nak jadikan itu Taman Botani Perdana pun susahlah. Perdana untuk membuang sampah itu tak boleh lah tu. Kita tak boleh terima. Dan saya berharap itu Datuk Bandar boleh membantu kita semua supaya itu pengurusan dan penyelenggaraan taman seperti Taman Tasik Perdana ini dapat dipertingkatkan. Dan akhir sekali ada 2 minit lagi Tan Sri Pengerusi mengenai itu jalan di Kuala Lumpur. Yang Berhormat Menteri, mengenai jalan-jalan di Kuala Lumpur. Jalan-jalan ini kalau ikut dasar kita di dalam Kementerian Wilayah Persekutuan kita ni nak menguruskan, menambah baikkan jalan raya di Kuala Lumpur bertaraf antarabangsa. Itu ditulis di dalam. Bertaraf antarabangsa. Misalnya, salah satu jalan raya di seluruh KL tu, jalan raya itu Jalan Kepong tu. Salah satu tu. Seputih pun ada, itu Bukit Bintang pun ada, semua pun ada. Jalan raya yang penting, Jalan Kepong. Memang di BKL ada berusaha untuk mempertingkatkan, tapi tak cukup. Memang tak cukup.
Ini bukan saja kerana di BKL tak buat kerja, bahkan itu orang ramai pun menyalahgunakan. Dan di sinilah saya berharap semua jalan raya boleh diurus selenggara, ditambah baik sehingga mencapai taraf antarabangsa. Sekian, terima kasih.